Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagi menyambung kuliah mingguan kita, kuliah tafsir kita yang terkendala kerana PKP, insya-Allah saya buat rakaman untuk kita menyambung kuliah kita ini. Dan kita berhenti pada kuliah terakhir catatan saya ini pada 27 bulan 3. Insya-Allah malam ni ataupun kita akan sambung pada ayat 38 hingga 41 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Yang bermaksud di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik daripada sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kemudian para malaikat memanggilnya, yakni ketika dia berdiri menunaikan solat di mihrab. Malaikat berkata, Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimah, firman daripada Allah, teladan, berkemampuan menahan diri daripada hawa nafsu, dan seorang nabi antara orang-orang soleh. Dia, yakni Nabi Zakaria, berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat seorang anak sedangkan aku sudah sangat tua dan isteriku seorang yang mandul. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku satu petanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahawa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah, yakni memujinya pada waktu petang dan pagi. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria dan juga Maryam. Bila mana Nabi Zakaria melihat Maryam, seorang perempuan yang ahli ibadah, yang Allah lebihkan dia dengan rezeki, makanan yang banyak, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah supaya mendapat anak yang soleh seperti mana Maryam, daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang mendengar segala perkataan, yang memakbulkan doa. Lalu malaikat menjawab, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, dalam keadaan Nabi Zakaria berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu satu berita gembira kepada kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya. Yahya ni diberitahu dia akan menjadi ketua kaumnya.
seorang Nabi yang maksum daripada dosa-dosa, yang terpelihara daripada dosa. Inilah di antara berita gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Dia akan mendapat anak yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Tetapi Nabi Zakaria masih takjub, rasa pelik, rasa seolah-olah tak percaya. Dia kata, kaifa yakunu li gulamun, macam mana aku dapat anak? Boleh aku dapat anak? Sedangkan aku ini sudah tua dan isteriku seorang yang mandul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui perantaraan malaikat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat apa yang dikehendakinya. Ini maknanya di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia dan juga isterinya seorang yang mandul, Allah taala boleh beri anak. Ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah nak buat satu perkara, maka Allah akan buat. Sama ada asbab ataupun tidak ada sebab. Ini kelebihan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan tanda. Apakah tanda isterinya akan hamil, mengandung? Kerana apa? Istijal yang disuruh. Kerana seronok, tak sabar. Seronoknya mendapat perkhabaran awal isterinya akan mengandung dan melahirkan anak. Ataupun petanda ni supaya Nabi Zakaria akan lebih bersyukur atas nikmat ni. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tandanya ialah Nabi Zakaria tidak boleh berkata-kata dengan manusia selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan menggunakan isyarat ataupun rams ni tanda lah, ataupun guna kepala, bahasa isyarat sahaja. Bahkan Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah dalam tempoh tersebut memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan tasbih, takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Itu tafsir ayat yang kita baca tadi. Jadi cukuplah sekadar itu dulu untuk permulaan ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam rakaman ataupun video yang berikutnya insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.